kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama mewafakan. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari akan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah, sentuhilah. Sungguh cantik bunga siantan, tumbuh di desa pohonnya rendah. Dari utara hingga ke selatan, rumah perak tersergah indah. Bunga Tanjung Jalur bersemi, tumbuh bersilang warna ceria. Budaya dijunjung indah berseni, tradisi gemilang di sinilah tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Aisyah dan juga Saya Pak Wan sekali lagi bersama anda dalam segmen budaya dan tradisi. ya, dalam pada waktu yang sama, petang yang sama, pukul 3 petang ni. Okey, sementara yang sekarang ni kita PKP ni kan, tak Ya. tahu buat apa. So, marilah kita belajar setiap salah satu negeri yang ada di Malaysia ni. Ya. Okey, jadi di petang ini kita berada di dalam rumah Perak, betul tak, Pak Betul. Wan? Okey, dekat dalam rumah Mini Malaysia ni kita ada 13 buah rumah. Ini adalah merupakan salah satu rumah yang kita akan promosi, akan bercerita dengan anda daripada budayanya, tradisinya, iaitu di dalam perkarangan rumah negeri Perak Darul Rizwan. Ya, betul. Di Mini Malaysia ni kita ada 13 buah rumah, iaitu replika di Malaysia dan juga replika rumah di ASEAN juga Ya, kita betul. ada. Selain itu juga kita ada gerai-gerai ataupun kios-kios kecil untuk sewaan ke untuk apa. Kita juga ada bilik kaca, kita juga ada pentas teja. Jadi macam-macam untuk sewaan ke untuk apa. So bolehlah ke Mini Malaysia. Selain itu juga ada benda yang menarik di sini. Kita ada facilities yang menarik lah kan. Betul. Swimming pool. Kolam renang. So kita boleh datang mandi-manda. Untuk lagi nak tahu berkenaan lebih lanjut tentang apa yang ada dekat Mini Malaysia ni, bolehlah hubungi ke 013 313 8686. Ya, Okey, betul. jadi Pak Wan, untuk masa PKP ni Pak Wan, apa yang kita bagi Pak Wan lah, nak bagi tips sikit ke apa ke untuk pengunjung, apa yang kita perlu buat time PKP ni? Okey, kalau anda yang tak ada urusan di luar sana, okey, anda duduklah di rumah. Jangan keluar, kita sama-samalah kita putuskan rantai COVID ke-19. Jangan lupa, kita kena amalkan 3S, iaitu kita jangan duduk di tempat yang sesak, okey, jangan sembang dekat dan juga Jangan sentuh. ya, Sentuhan. jangan bersentuhan antara satu sama lain. Alright, jadi Okey, sana. untuk hari ni kan kita sekarang ni nak cerita pasal negeri Perak pula, betul tak? ya, betul, negeri Perak. Jadi Perak ni telah membuktikan wujudnya pada zaman prasejarah. Jadi kalau semua orang nak tahu apa sejarah rumah Perak, apa kata Pak Wan ceritakan dengan lebih lanjut? Okey, untuk mengenali daripada orang kata tradisi dan budaya rumah Kedah ni yang rumah Perak. ya, Okey. betul. Rumah Perak yang mana sejak dahulu penemuan arkeologi di Kota Tampan di Lenggong, okey, membuktikan terdapatnya penempatan manusia zaman batu lama di tanah Melayu, Syab. Jadi salah satu rangka fosil telah dijumpai dan digelar Perak Man. Wow. Okey. Menarik tu Jadi Perak ni. penemuan dari cari gali tersebut menunjukkan negeri Perak diduduki secara terus menerus sepanjang zaman. Alright. Dan seterusnya zaman batu baru dan zaman logam. Jadi selepas tu Perak juga dijangka mengalami zaman Hindu ataupun Buddha yang tersebar secara menyeluruh semua kawasan di tanah Melayu. Wah, sungguh menarik dia punya Ya, betul. antara sejarah permulaan je. Jadi ada lagi tak sejarah yang
Pak Wan nak ungkaikan lagi kepada kita? Okey, untuk yang tentang prasejarah tadi kita dah ungkai tadi. Oh, Okey, okey. untuk yang sekarang ni saya nak memberitahu asal usul nama Perak. Jadi pelbagai tafsiran sebenarnya yang telah dibuat mengenai nama Perak. Betul. Jadi sekarang ni Pak Wan sendiri nak ungkaikan lagi apa sebenarnya yang terjadi untuk ketahui asal usul nama Perak ni. Okey, untuk maklumat anda dekat luar sana, okey, yang ini saya dah gali, cari dan saya kaji. Alright. Asal usul nama Perak ni menurut salah satu cerita bagaimana yang dititah sendiri oleh almarhum Paduka Seri Sultan Idris saya lupa Zat. Almarhum Paduka Seri Sultan Idris, okey, Afifullah Shah ataupun Sultan Perak ke-33 mengatakan di zaman kerajaan Melayu Melaka sebelum wujudnya nama negeri Perak. Jadi negeri Perak terbahagi kepada 3 daerah iaitu Beruas, Manjung dan Janin. Alright, Janin tu hulu Perak di bawah pemerintahan Tun Saban. Alright. Jadi Manjung dan Beruas di bawah takluk Melaka. Kalau kita nak tahulah sebelum wujudnya negeri Perak tu Marwas dengan Manjung ni di bawah takluk negeri Melaka. Jadi macam mana tu Melaka dengan Perak dia macam maksudnya apa tu? Ada kena-mengena. Okey, saya sambung lagi cerita. Okey. Penghulu Manjung ketika itu ialah Tok Masukah. Dikatakan ketiga-tiga ketua daerah telah bermesyuarat untuk menyatukan daerah-daerah mereka menjadi satu negeri dan memakai nama yang khusus. Jadi mereka bercadang, alright, untuk menamakan Melaka, tetapi didapati tidak bersetuju dan tidak sesuai kerana negeri Melaka masih wujud walau bagaimanapun di bawah kekuasaan Empayar Portugis. Right. Jadi lantas mereka teringatkan pula bahawa salah satu punca utama yang membawa mereka keunggulan, keberkesaran dan keharuman nama Melaka ialah peranan dan tanggungjawab Bendahara Tun Perak. Jadi maka ketiga-tiga ketua daerah tersebut bersetuju untuk menamakan negeri baru ini sebagai negeri Perak. Oleh sebab itu pada ketika itu negeri Perak belum mempunyai raja. Lalu Tok Masuka ni dia berkehendak supaya negeri baru ini mempunyai raja yang berdaulat. Jadi kalau tak dia nama negeri Perak ni dia diberi nama Melaka juga. Sebab yang ketiga-tiga ni nak bagi nama Perak ke nama Melaka, tapi ada yang tak bersetuju sebab Melaka dah ada zaman kegemilangannya. Jadi mereka pun memberi kata sepakat. Sultan baru. Ya betul, mendapatkan sultan baru. Jadi wujudlah negeri Perak ni. Okey, saya sambung lagi sekali cerita ni. Okey. Hikayat Merong Mahawangsa pula mengatakan bahawa nama negeri Perak ini ada kaitannya dengan cerita Raja Marong Pahapudisat yang dikatakan telah pergi meneroka untuk membuka sebuah negeri baru. Alright. Jadi pada masa itu juga putera tersebut telah sampai ke sebuah sungai besar dan terdapat pulau bertasik melingkungi 3 atau 4 buah pulau. Putera tu pun berkata tempat ni elok dijadikan 4 buah pulau. Jadi dalam masa sama dia pun bersetuju tempat ni dijadikan sebuah negeri. Alright. Lalu baginda dia pun memanah ke arah udara menggunakan sebilah anak panah yang diperbuat daripada perak. Busarnya dinamakan Indra Sakti. Ini ada cerita Indra Sakti tu. Itu wujudnya cerita Indra Sakti. Apabila anak panah tersebut jatuh terjunam ke atas sebuah daripada pulau-pulau yang berkenaan, jadi maka dinamakan tempat itu sebagai Pulau Indra Sakti dan negerinya dinamakan Negeri Perak. Jadi banyaklah cerita-cerita ni. Dekat situlah baru kita tahu macam ni wujudnya cerita Indra Sakti. Indra Sakti tu adalah busar dia. Okey. Jadi dalam cerita-cerita yang lain juga terdapat juga kisah-kisah seperti seekor ikan haruan besar mengincang-incah anaknya sehingga air sungai menjadi keruh, putih berkilat seperti perak di Cenggar Galah dalam buku A. Halim Nasir. Jadi warna biji timah yang putih berkilat apabila dipanah cahaya matahari dan terbahagi cerita lagi. Jadi banyak cerita-cerita je lah. Ada kisahnya pasal orang memanah, ada cerita pasal seekor haiwan, ikan berbentuk perak, macam-macam yang kita tahulah. Jadi okey, kita sambung adunan daripada fakta sejarah dan unsur legenda sehingga terciptanya nama negeri Perak itu menggambarkan bahawa pemilihan nama Perak itu sangat bertetapan dengan kekayaan pengolahan sejarah negeri Perak. Semakin
bergelora setelah Empire Kerajaan Melayu Melaka berpecah pada tahun 1511. Jadi dan munculnya kuasa-kuasa Portugis, Aceh, Bugis, Siam, Minangkabau, Belanda dan akhir sekali Inggeris di merata perairan Nusantara ini. Jadi ceritanya jadi itulah. banyak juga. Jadi kalau kita nak tahu cerita dia, memang kita akan terfikir, macam tu lah wujudnya, macam ni ceritanya. Jadi saya ungkaikan sedikitlah sejarah daripada sebelum terjadinya negeri Perak ni. Negeri Perak ni asalnya daripada Melaka. Jadi bila pemerintahan ni dah dibersetujui ada 3 orang ni mewujudkan satu sultan, jadi wujudlah satu lagi negeri yang diberi nama Negeri Perak. Kalau kata buka negeri Melaka dah banyak sangat Melaka, banyak lagi Melaka. Jadi orang kata biarlah negeri Melaka ni biarlah satu. Dan nanti Melaka Utara ke Melaka Selatan? Lebih kurang macam tu. Betul. Ya, betul. Okey, sekarang ni selain daripada itu kan, kalau kita menoleh kembali ke zaman-zaman yang macam silam negeri Perak ni, mungkin ada sesuatu yang terjadi yang Pak Wan boleh kongsikan kat kita. Apa yang terjadi selain di negeri Perak ni sendiri? Okey, kalau ikutkan dekat negeri Perak ni, macam saya ceritakan tadi, dia adalah lanjutan daripada Kesultanan Melaka. Okey, yang mana gambaran sejarah negeri Perak bertambah jelas lagi apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 dan Sultan Mahmud Shah melarikan diri dan akhirnya bersemayam di Kamar, Sumatera dan ditabalkan sebagai Sultan Kampar. Alright, jadi kewibawaan Raja-Raja Melayu Melaka serta struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka begitu sesuai dan pengaruh di kalangan negeri Melayu ketika itu mendorong orang-orang Perak untuk mengutuskan Tun Saban yang memerintah kawasan hulu Sungai Perak hingga ke hulu Temong. Okey. Bersama-sama Nakhoda Kasim pergi menghadap Sultan Mahmud Shah di negeri Kampar untuk memohon agar daripada putera baginda menjadi Sultan Perak. Jadi permohonan itu telah diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah dan baginda telah menitah putera baginda Raja Muzaffar supaya berangkat ke Perak dan digunakan segala alat kebesaran warisan kerajaan negeri Melaka untuk menjadi raja di Perak. Itulah cerita dia. Okey, jadi banyak jugalah yang terjadi dekat kisah untuk negeri Perak ni kan. Jadi untuk nak tahu, nak sambung lebih apa kerajaan yang di negeri Perak ni, jangan ke mana-mana, tunggu bersama kita. Kita akan rehat sebentar. Okey, hai, bersama saya kembali Nur Aisyah dan juga Pak Wan lagi sekali bersama dengan anda. Kita dalam segmen Budaya dan Tradisi MMACP. Okey, untuk budaya dan tradisi kali ni ya Pak Wan, kita bercerita tentang sejarah rumah Perak. Betul ya, betul. tak? Sebelum kita
Okey, tak apa. macam Syabul tadi kita akan cerita tentang rumah ni juga dan kita akan cerita negeri Perak ni juga. Jadi sebab dalam segmen tradisi dan budaya ni kita akan bercerita tentang rumah Perak ni juga dan juga asal usul dan juga sejarah negeri Perak ni sendiri. Ya, betul. Okey, tapi sebelum kita lanjutkan kita punya perbincangan tentang rumah negeri Perak ni, saya nak bagi tahu kat korang semua ataupun dengan Pak Wan sendiri, kalau Pak Wan boleh tambahkan lagi apa yang ada, package yang ada di Mini Malaysia ni. Antaranya kita ada package nostalgia. Okey, package nostalgia tu dia package makan berhidang yang kita boleh datang untuk makan menu-menu kampung dan juga merasakan suasana kampung sendiri. Selain itu juga kita juga ada macam nak buat package hari keluarga ke, package untuk team building ke, ataupun package mesyuarat ke. Kita akan menerima juga tempahan tu. Jadi kalau ada apa-apa sebarang lagi ataupun pertanyaan, nak tahu tentang informasi yang lebih lanjut, bolehlah hubungi ke hotline kami 013-313-8686. Okey, sekarang ni kita kat rumah Perak ni, kita nak ceritalah, sambung tadi kita dah cerita tentang sejarah silam yang ada di rumah Perak. Jadi kita nak sambung lagi, apa lagi yang kita nak korek daripada Pak Wan ni. Apa yang kita nak korek? Okey, kita nak korek lagi gambaran yang sebenarnya sebelum wujudnya Perak ni. Okey, daripada cerita yang tadi Aisyah ya. Okey, daripada cerita yang tadi, berlayarlah rombongan diraja menyeberangi Selat Melaka dan apabila sampai ke Kuala Sungai Perak ataupun satu tempat yang bernama Benteng Beras Basah. Okey, bahtera Raja Muzaffar Shah telah terdampar di sebuah benteng dan tidak dapat dimudik. Alright. Tiba-tiba angin ribut datang dengan laut yang bergelora. Pelbagai ikhtiar dibuat namun bahtera baginda tetap tidak berganjak. Maka itulah baginda berseru dan melafazkan kata-kata. Okey, baginda ni melafazkan, orang kata dia amanat lah, orang bagi lebih kurang amanat lah. Dia kata selilit tanah Minangkabau, selengkung pulau Perca, dilingkung ular sakti Muna. Sebenarnya aku keturunan raja, jauhkan segala malapetaka, pisahkan aku di Selat Melaka. Oh, jadi disebabkan itulah dia punya tu orang kata kukuh. Jadi betul. Jadi sebaik saja baginda habis melafazkan kata-kata tadi, amanat tadi, tiba-tiba muncul jin yang sangat besar sehingga memecah awan yang tinggi. Jadi jin tersebut telah berkata kepada baginda, sekiranya tuanku hendak bersemayam dan memerintah negeri Perak ini, hendaklah tuanku buangkan mahkota tuanku ke dalam laut. Jin tu suruh buanglah mahkota tu ke dalam laut. Maka Raja Muzaffar pun mengambil mahkota baginda dan dibuangkan ke dalam laut. Secara tiba-tiba laut yang bergelora menjadi tenang dan benteng yang timbul hilang tadi. Dari pandangan setelah baru ini, bahtera baginda pun boleh berlayar semula. Sungguh dahsyat betul. Dia ceritanya macam orang kata dia satu epik, tapi sebenarnya itulah sejarah dia. Okey. Dan mudik ke laut air mati. Alright, di sanalah baginda ditabalkan dan di tempat baginda bersemayam dinamakan Tanah Abang. Tanah Abang. Ya, betul. Jadi, alright, daripada keturunan Sultan Mahmud Shah ini wujudlah jurai keturunan Kesultanan Negeri Perak yang terus-menerus memerintah sehinggalah zaman sekarang. Alright, pusat-pusat pemerintahan Sultan Negeri Perak tidak menetap di satu tempat, bahkan sering bertukar dari satu tempat ke satu tempat jika keadaan memaksa ataupun tempat-tempat yang lebih sesuai. Itulah wujudnya negeri Perak tu. Negeri Perak tu asal usul dia macam mana, apa yang terjadi dekat negeri Perak tu sendiri. Betul. Sungguh macam nak orang kata, benda tu orang kata macam betul ke ni, tapi itulah yang terjadi. Ya, betul. Itulah yang betul. Itulah yang sejarahnya. Kita nak bagi tahu pun nanti orang kata betul tak ni Pak Wan ni bercerita ni kan. Tapi apa yang Mbak kata Aisyah tadi, kita korek, kita cari dan kita gali, itulah sejarah yang saya pun fikir mungkin itulah sejarah yang sebenarnya yang berlaku sebelum wujud ke negeri Perak ini. Jadi sekarang ni kita dah tahu apa sejarah asal-usul apa yang telah berlaku di masa lepas. Sekarang ni mungkin ada lagi sesuatu yang Pak Wan nak kongsikan lagi bersama kami. Macam apa lagi yang ada dekat Perak ni? Okey. Untuk yang
sebelum wujudnya Perak ni asalnya daripada Melaka. Dari Melaka jadinya negeri Perak. Okey, dalam sejarah Perak ni, okey, yang istimewanya Perak ni kita ada 14 pusat pemerintahan yang tercatat di dalam sejarah negeri Perak ni. So ada 14 dia punya sejarah dia ya. Betul. Okey. Dia pusat pemerintahan Sultan Perak ni adalah juga Sultan Perak Istana Sultan berubah-ubah dari Hilir Perak hingga ke Kuala Kangsar. Alright. Kebanyakan tempat-tempat ini terletak di tebing sebelah kanan Sungai Perak. Di sekitar Kampung Gajah memang banyak sekali makam-makam Sultan Perak ni. Jadi di antara pusat-pusat pemerintahan yang tercatat di sejarah silam ni ada lebih kurang 14 sejarah silam dia lah. Antara 14 dia punya sejarah silam dia. Ya, betul. Jadi saya bagi tahu satu persatu lah. Yang pertama iaitu Tanah Abang. Tanah Abang ni iaitu di tepi Sungai Perak yang sekarang ni dipanggil Air Mati di dalam Mukim Bota, makam Sultan Muzaffar Shah I Sultan Perak yang pertama di Tanah Abang ni, seperti yang saya ceritakan tadi, yang dia buangkan mahkota baginda tu di tanah dan dipanggil Tanah Abang. Jadi kalau siapa-siapa nak tahu nak pergi tempat ziarah tu, bolehlah pergi ke Tanah Abang. Ya, betul. Di situlah adanya makam Sultan Muzaffar Shah yang pertama ataupun Sultan Perak yang pertama di situ. Yang kedua iaitu Kota Lama Kanan. Alright. Yang ketiga geronggong dalam Mukim Pulau 3 iaitu Kampung Gajah. Alright, Kampung Gajah. Yang keempat Semat dalam Mukim Senggong. Ini dia punya pusat pemerintahan yang tercatat dalam sejarah lah. Alright. Yang kelima Bota Kanan atau disebut sebagai Brahman Indra. Brahman Indra. Brahman Indra. Yang kelima adalah Pulau 3 Kampung Gajah. Kampung Gajah juga. Ya, betul, Kampung Gajah juga. Yang keenam Pulau Cempaka Sari di Parit. Alright. Pulau Indra Sakti di Kuala Sungai Kinta Kampung Gajah juga. Alright. Pasir Pulai Indah Mulia pun di Kampung Gajah. Bandar Baharu Kampung Gajah. Pejabat JWW Birch British. Alright. Punya pentadbiran. Ya, betul. Pasir Panjang Kampung Gajah. Durian Sebatang Teluk Intan Sultan Abdullah Mahmud Shah 1874. Jadi Sayong Kuala Kangsar Batak Rabit di Teluk Intan. Jadi banyak sejarah kalau kita nak tengok kat sini, banyak dekat Kampung Gajah ni. Kalau saya bagi tahu 14 tadi, kebanyakan ni semua kat Kampung Gajah. Jadi Kampung Gajah ni boleh katakan main pusat pentadbiran dia lah. Ya, betul. Sebab dia banyak yang berlaku di Banyak yang berlaku kat situ. Sebab tu dekat Perak ni banyak sejarah yang kita tak tahu. Kalau kita tengok dekat Kampung Gajah tadi, kat situlah yang paling banyak lagi pemerintahan sejarahnya dekat situ. Ya, so kalau pergi Perak, kenalah pergi Kampung Gajah nak tahu sejarah lebih lanjut lagi, bolehlah datang ramai-ramai pergi ke Perak untuk tahu maklumat yang kita akan bagi tahu kat anda. Sindahlah kat Kampung Gajah tu sebab situ memang banyak benda yang bersejarah. Betul. Walaupun di Kampung Gajah itulah sejarahnya. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita nak dah tahu apa dia punya pusat pentadbiran dia. Ada lagi tak yang Pak Wan boleh sharekan lagi apa yang ada dekat negeri Perak tu sendiri? Okey, macam sebelum-sebelum ni, tradisi yang sebelum-sebelum ni saya pernah bagi tahu dekat anda semua tentang daerah-daerah yang ada dekat negeri-negeri. Okey, kali ni dekat negeri Perak. Okey, negeri Perak ni, daerah yang ada dekat negeri Perak ni kita ada 9. Ada 9 daerah. Daerah yang pertama iaitu Batang Padang. Okey, daerah kedua adalah Manjung. Ketiga adalah Kinta. Keempat Kerian. 5 Kuala Kangsar. So Kuala Kangsar orang sebut memang orang tahulah. Okey. Yang keenam Larut dan Matang. Yang ketujuh Hulu Perak. Yang ke-8 Hulu Perak. Dan yang ke-9 Perak Tengah. Perak Tengah. Jadi kita ada Hilir Perak, Hulu Perak dengan Perak Tengah lagi. Betul. Okey, setiap daerah ni ada mukim-mukim dia tersendiri. Setiap daerah ni ada lebih kurang kampung. Kampung dia yang tersendiri. Jadi mukim tu adalah kampung. Mukim tu adalah kampung. Betul. Okay, jadi apa yang Pak Wan nak jelaskan kepada kami, apa mukim yang ada di Perak ni? Okey, untuk mukim-mukim yang ada dekat Perak ni, saya ceritakan yang pertama tadi. Okey, yang pertama tadi Batang Padang. Okey, Batang Padang ni dia dekat sini, yang pertama dia ada Batang Padang, ada Bidur, ada
saya pun tak pasti, saya lupa. Okey, ada Slim, ada Sungkai, ada Ulu Bertam Timur dan Barat, dan Cenderiang. Oh, Cenderiang. Tu dia punya ada lebih kurang 6 mukim yang dekat Batang Padang. Yang ada di daerah Batang Padang tu. Betul. Okey, dan seterusnya yang kedua adalah daerah Manjung. Okey, ataupun daerah Dinding. Okey, yang dia ada 5 mukim dekat daerah Manjung ni. Yang pertama adalah Berwas, Lekir, Lumut, Pengkalan Baru dan juga Setiawan. Yang ni adalah mukim yang ada dekat Manjung, Manjung Berak, daerah Manjung lah. Jadi kita dah ada 2 daerah yang Pak Wan dah terangkan. Ada lagi tak Pak Wan nak terangkan lagi untuk daerah? Ada, saya akan bercerita setiap daerah ni, setiap mukim dia. Okey, yang ketiga adalah daerah Kinta. Okey, daerah Kinta ni ada 7 mukim. Okey, yang pertama iaitu Ulu Kinta, ada Teja, Tanjung Tualang, Sungai Terap, Sungai Ria. Yang ke-6 Kampar, dan yang ke-7 adalah Belanja. Ni dia punya mukim yang dekat Kinta. Yang ada dekat Kinta. Ya, betul. Okey, seterusnya daerah Kerian. Okey, mukimnya ada up sikit daripada Kinta tadi. Tadi Kinta 7, yang Kerian ada 8. Ada 8. Oh, up 1 lah. Up 1 je. Okey. Yang pertama adalah Bagan Serai, Bagan Tiang, Beriah, Gunung Semanggul, Kuala Kurau, Parit Buntah, Selinsing, dan Tanjung Piandang. Tanjung Piandang. Dia susah sikit nak sebut sebab dia banyak sangat mukim-mukim dia. Saya bagi tahu yang mana yang terlintas saja. Yang terlintas saja. Jadi kalau anda nak tahu yang lebih lanjut, kita akan cuba bagi lagi. Nanti kita akan bagi lagi. Okey. Tapi Pak Wan, nanti dulu sebelum kita teruskan lagi kita punya mukim-mukim yang kita nak ceritakan kepada para penonton, sekarang ni kita nak berehat sebentar. So jangan ke mana-mana, tunggu lagi di segmen yang sama dengan kita juga. Akan sambung lagi apa yang mukim yang ada di negeri Perak ni. Ya, Jadi betul. jangan ke mana-mana. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a high one to hold. Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when they're holding you close. Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Nur Aisyah dan juga Pak Wan, sekali lagi bersama anda dalam segmen Budaya dan Tradisi. Ya, betul. Sekarang ni kita ada di pekarangan Rumah Perak ya Pak Wan. Ya, betul. Jadi boleh tak kita ceritakan sikit apa yang ada dalam Rumah Perak dekat Mini Malaysia ni sendiri? Okey, dekat dalam Rumah Perak ni, kalau kita nak tahu dekat dalam Rumah Perak ni, dia punya keunikan dia adalah dindingnya. Sebab dinding ni menggunakan kelerai. Kelerai ni adalah daripada buluh. Okey, daripada buluh kita nak anyam dia keras, anyam. susah. Jadi buluh yang ada ni kita akan rendam di dalam sungai selama 7 hari. Alright, direndam selama 7 hari. Okey, selepas 7 hari dari rendam tu, buluh ni pun nampak lembut
dan diterus anyamlah buluh ni. Dan kalau anda boleh tengok dekat belah sini, kalau anda datang kat Malaysia ni, dinding dia dianyam dan dipanggil kelerai dinding. Jadi memang orang kata 100% daripada dinding dekat rumah perak mini Malaysia ni dianyam oleh dengan buluh tu. Ya, betul. Okey, kalau anda tahu, anda datang dekat rumah mini Malaysia di negeri Perak ni, kita ada permainan tradisional yang kita letakkan di rumah Perak ni, iaitu permainan gasing. Gasing ni bukanlah gasing yang biasa, ini adalah gasing tradisional. Jadi kalau anda nak cuba bagaimana dan cara untuk menggunakan gasing ni, bolehlah datang ke Malaysia. Dan kita ada yang tenaga pengajar untuk gasing ni, dan anda boleh belajar main gasing ni sehinggalah pandai. Ya, betul. Kalau orang tak tahu macam mana bentuk gasing tu kan, okey, saya gambarkan sikit lah. Zaman sekarang ni dia main Beyblade, betul tak Pak Wan? Betul. Okey, saya nak tunjukkan ada satu bentuk gasing ni. Okey, kejap Okey, so sekarang ni kita nak tunjukkan kepada anda bentuk gasing yang ada di mini Malaysia ni. Okey, kalau anda tengok sini adalah gasing tradisional yang kita mainkan dekat rumah Perak ni, dekat Malaysia ni. Okey, kalau anda nak tahu, ini adalah gasingnya. Kalau dulu gasing ni jenis yang macam bentuk bawang yang besar tu, tapi yang ni yang lepis sikit. Dia ada macam-macam gasing yang ada dekat sini. Jadi ini adalah salah satu gasing dia. So kalau anda nak rasa cara main dia pun lain sikit daripada gasing yang biasa. Jadi kalau nak tahu, boleh ramai-ramai datang ke Malaysia ni untuk kita sama-sama try dan cuba gasing yang tradisional ni. Tak semua orang boleh main gasing ni, percayalah cakap saya, Aisyah. Sebelum ni yang datang dekat sini banyak yang tanya macam mana nak main, tapi diorang main cara balingannya tak sama dengan gasing yang cara baru tu. Cara moden lah dia baling. Betul. Cara dia berbeza sikit. Kalau nak tahu caranya, datanglah ke Malaysia ni dan kami akan tunjukkan anda cara bermain gasing ni. Kita ajar sampai pandai. Ya, betul. Okey, sekarang ni Pak Wan, kita nak teruskan lagi apa yang ada di rumah Perak ni. Antara tadi kita dah terangkan sedikit mukim yang ada di daerah Perak ni. Sebelum kita lanjutkan lagi apa kita punya mukim-mukim ni, saya nak bagi tahu korang yang dekat mini Malaysia ni juga ada permainan aktiviti lasak. Pak Wan tahu tak, betul, dekat sini ada permainan ATV. Okey. Permainan ATV ni adalah permainan yang paling top lah orang kata sebut masa sekarang ni. Dia punya track 900 meter, dia punya besar track dia tu. Untuk 2 round dia berharga RM30. Kalau untuk 4 round dia berharga RM50. Jadi bolehlah datang sini. Satu motor tu boleh naik 2 orang. Jadi 2 orang tu boleh bayar RM30 sahaja. Okey. Kalau macam tadi saya beritahu tadi, kalau nak datanglah ke mini Malaysia ni lepas PKP. Ya, betul. Sasul petang ni. Okey, selepas PKP ni datanglah ramai. Anda boleh cuba aktiviti yang Aisyah bagi tahu tadi, ada ATV, dan juga jangan lupa di rumah Perak ni permainan gasing. Datanglah ramai. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut boleh hubungi hotline kami 013-313-8686. Okey Pak Wan, sekarang ni kita nak sambung balik apa mukim yang ada dekat negeri Perak ni sendiri. Okey, saya sambung dengan daerah Kuala Kangsar tadi. Ya, boleh. Okey, dengan mukim dia. Mukim dia yang ni pun sama. Yang ni up satu je lagi sekali mukim. Tadi 7, 8, sekarang up 1. Ya, up satu lagi 9. Okey, daerah yang seterusnya adalah daerah Kuala Kangsar, yang mana mukimnya ada dekat sini adalah Cegagalah, Kampung Buaya, Kota Lama Kanan, Kota Lama Kiri, Lubuk Merbau, Pulau Kamiri, Senggang, Sungai Siput dan juga Sayong. Itu adalah 9 mukim yang ada dekat Kuala Kangsar ni. Okey, selain daerah Kuala Kangsar, daerah apa lagi yang ada dekat? Okey, daerah yang seterusnya daerah Larut dan Matang. Alright, daerah ni dia ada, yang ni banyak sikit. Tadi saya beritahu tadi ada 9, 7, 8, 9. Yang ni banyak sikit. Banyak sikit. Jadi dekat daerah Larut dengan Matang ni ada Asam Kumbang, Batu Kurau, Bukit Gantang, Ulu Ijo, Jebung, Kemunting, Pekalan Au, Selama, Simpang, Sungai Limau, Sungai Tinggi, Tedung, Tupai, Ulu Selama. Wah, banyak.
Dia ada 14 pula kali Ya, ni, dia ada 14. saya kira Memang tadi. memang ada banyak banyak dekat daripada yang daerah ni. sebelum ni. Betul. Kita tengok je, tengok Perak tu macam wah kecil je Perak tu. Tapi sebenarnya dalam daerah tu banyak mukim-mukim je. Jadi antara banyak-banyak daerah mungkin itu daerah yang paling besar. Mungkin itu daerah yang paling besar. Okey. ada Saya teruskan daerah iaitu Hilir Perak. Okey. Hilir Perak ni ada 9. Okey. 9. Yang kita tahu dekat Hilir Perak ni ada Bagan Datuk. Oh, Bagan Datuk. Biasa dekat Bagan Datuk Perak. Jadi orang tahu yang tu je. Dia sebenarnya adalah mukim dan berada di daerah Hilir Perak. Okey. Yang kedua iaitu Cangkat Jong, Durian Sebatang, Hutan Melintang, Labu Kubung, Rungkup, Sungai Durian, Sungai Manik, Teluk Baru. Dari 9. itulah dia. Betul. Okey, daripada Hulu Perak kita ke daripada Hilir Perak kita ke Hulu Perak. Okey, Hulu Perak ni ada 10. Ada 10. Okey, naik satu lagi. Alright. Untuk yang mukim pada Hulu Perak ni kita ada Belukar Semang, okey, Belum, Durian Pipit, Grig, Kemiring, Kerunai, Pengkalan Hulu, Lenggong, Temelung dan juga Temenggur. Temenggur tu macam famous sikit kan? Dia macam famous. Kalau orang pergi dekat Perak, dia kata Temenggur Perak. So orang tahu. Itu adalah mukim dia. Daerah dia adalah Ulu Kinta. Ulu Perak, Ulu Kinta, Ulu Perak. Okey. Lepas kita ada lagi satu lagi daerah yang Betul. sebut. Kita ada satu lagi daerah yang saya belum bagi tahu lagi mukimnya, iaitu daerah Perak Tengah. Perak Tengah. Perak Tengah. Okey. Daerah mukim untuk Perak Tengah ni ada 12. Tadi 14, Turun 14, sikit lah. 9, 10 dan ini 12. Naik balik. Okey. Untuk Perak Tengah ni kita ada Bandar, Belanja, Bota, Jaya Baharu, Kampung Gajah, Kota Setia, Lambar Kanan, Lambor Kanan, Lambor Kiri, Layang-Layang, Pasir Panjang Ulu, Pasir Salak, Pulau Tiga. Jadi memang ada satu kampung tu memang nama kampung dia Kampung Bandar. Memang ada kampung bandar. Jadi bila orang kata bandar Bila orang kata tu orang ingat bandar. biasa orang kata Perak duduk mana? Bandar. Duduk bandar, tapi sebenarnya bandar tu adalah nama dia je. Okey, sekarang ni kita dah habis dah semua daerah-daerah ataupun dan mukim-mukim yang ada dekat Perak ni. Jadi dekat macam sebelum-sebelum ni lah Kak Pak Wan kan. Setiap negeri mempunyai keunikan dia sendiri ataupun kita kata dia punya persembahan dia ke ataupun tarian. Jadi untuk negeri Perak ni sendiri, apa tarian ataupun persembahan yang ada yang menarik di negeri Perak ni? Okey, untuk dekat negeri Perak ni dia ada lebih kurang banyak tarian yang meriah dan cantik popularnya di Perak ni. Tapi untuk hari ini saya akan menceritakan dekat anda, memberitahu info tentang tarian yang kebiasaannya orang bawa untuk negeri Perak ni. Kalau ada majlis-majlis kerajaan, majlis pertabalan ataupun majlis besar-besar yang paling besar sekali, dua tarian ni yang paling famous lah untuk negeri Perak mempersembahkan tarian dia. Yang banyak yang kita tak tahu, yang mana saya cuba cungkil sikit demi sedikit dia punya tarian, tapi yang dua ni memang popular, yang memang famous. Bagi yang famous je. Ya, betul. Yang pertama adalah tarian Cempaka Sari dan yang kedua adalah tarian Dabus. Itu memang dua persembahan yang kat mana-mana kalau ada majlis kerajaan, itulah dua persembahan yang akan dipamerkan, menunjukkan itu adalah okey, Perak ada ni, Perak ada Dabus, Perak ada Cempaka Sari. Itulah Perak. Okey. Untuk pengetahuan semua, sekarang ni kita berada di pekarangan Rumah Perak untuk kita punya segmen kali ni di Mini Malaysia ni. Dan antara benda ataupun aktiviti yang menarik di Rumah Perak ni sendiri, kita ada permainan gasing. Sekarang betul. Ni kita menceritakan serba sedikit lah antara sejarah di Rumah Perak ni. Dan kita dah masuk topik ke bahagian tarian dan persembahan. Betul. Okey, saya nak bagi tahu dekat anda yang tadi saya bagi tahu ada dua. Satu tarian Cempaka Sari, satu lagi adalah tarian Dabus. Okey, saya nak cerita kat anda setiap satu tarian ni. Okey, untuk tarian Cempaka Sari ni, dia sebuah tarian yang digarap oleh Puan Rosni Muhammad Razi, diambil dari kisah kehebatan Sultan Perak ke-15. Okey, tarian ini ditarikan dengan menggunakan selendang panjang dan kipas tangan bersulam benang emas sebagai alatan ataupun props. Okey, selendang yang digunakan melambangkan simbolik kehidupan yang aman damai dalam pemerintahan yang adil, makmur dan saksama. Itu
Dia Kalau punya- kita tengok setiap persembahan dekat tarian Setiap Gemalai Sari ni tadi, dia ada selendang dan dia juga ada kipas yang kipas. menjahit dengan Betul. emas. Benang Betul. emas. Wow, lawa kalau kita bayangkan betul-betul dia punya pakaian tu. Jadi memang diorang kalau cantik. menari memang guna dua props ni. Kipas dengan selendang. Itu memang orang kata trademark untuk negeri Perak. Negeri Perak. Sebab apa dia punya tadi dia punya kekuatan dia pada kipas dengan selendang tadi. Kecantikan yang daya tarikan kepada kipas dan selendang tu membuatkan semuanya nampak macam cantik dan perfect. Ya, betul. Okey, seterusnya saya nak bercerita ke anda tentang tarian dabus. Tarian dabus, mana-mana pergi orang akan tanya, okey, tarian ni daripada mana? Tarian ni daripada mana? Okey, kalau nak tahu tarian dabus ni memang asalnya daripada negeri Perak. Okey, tarian dabus ni merupakan sejenis tarian Melayu tradisional. Okey, tarian ini berasal dari negeri Perak dan mengandungi unsur keagamaan yang berkaitan kepahlawanan Saidina Ali. Okey, tarian ini dipercayai mula dimainkan di negeri Perak sejak 300 tahun yang dulu. Okey, ada beberapa pendapat yang mempertikaikan kemasukan sinetri dabus ke bumi Perak. Iaitu satu pendapat mengatakan dabus dipercayai dibawa masuk terus ke Perak oleh Ahmad Muhyiddin yang berasal dari Parsi Baghdad sekitar tahun 1785. Alright. Beliau juga merupakan anak murid kepada Tuan Guru Muhammad Abi Hassan Al-Fihal. Alright. Tarian ini bermula berkembang di Perak, di Pasir Panjang Laut, Setiawan Lumut dan juga Sungai Nipah Baroh serta Sungai Balai Baroh Teluk Intan Perak. Dia merata-rata lah diperkembangkan tarian ini. Jadi pendapat kedua mengatakan permainan dabus telah dibawa ke Indonesia melalui pulau di Aceh sebelum dikembangkan di Pasir Panjang Perak oleh nakhoda Lembang yang berguru daripada saudagar Fakir Muhammad dari India. Yang juga anak murid kepada Tuan Guru Muhammad Abil Hassan. Dan satu lagi pendapat mengatakan Ahmad Mahyudin yang berguru dengan Muhammad Abil Hassan telah bertemu dengan nakhoda Lembang dari Batubara Aceh yang berguru dengan Fakir Muhammad dan pada tahun 1785 telah bersama-sama mengembangkan tarian dabus ini di Perak dan Pasir Panjang seawal tahun 1700. Itulah cerita dabus, tentang dabus lah yang kita nak tahu. Ada yang kata dari sini, dari A, ada yang kata dari B, ada yang kata dari C, ada yang daripada pendapat yang kedua, digabungkan ketiga-tiga dapatlah tarian dabus tu. Jadi antara banyak-banyak tu dia malah nak bergaduh, dia dapatlah tarian nama. Dapatlah tarian nama tu, dabus. Dapatlah dekat negeri Perak ni. Jadi sampai sekarang tarian dabus dengan tarian Gemalai Sari ni masih ditarikan di negeri Perak. Alright. Kalau kita ada program-program kebudayaan, program mana untuk mengenalkan negeri Perak, dabus dengan Gemalai Sari ni adalah persembahan utama Dan popular lah orang kata sekarang ni. Okey, jadi kalau korang semua nak tahu, dekat Mini Malaysia ni kita terdapat 13 buah rumah replika di setiap negeri di dalam Malaysia. Ya, betul. Okey, saya nak beritahu kat anda sebelum saya cerita sikit. Ya, boleh. Okey, dalam Mini Malaysia, Mini Asal Ikon Melaka ni, kita ada 13 buah negeri Mini Malaysia dan 9 buah negara ASEAN. Okey, saya cerita untuk Mini Malaysia. Mini Malaysia ni daripada utara sampailah ke selatan, ke Semenanjung dan juga ke Sabah Sarawak. Kita ada rumah di sini. Perak, Negeri Sembilan, Selangor, Melaka, Pulau Pinang, Kedah dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi boleh datang ke Malaysia untuk menikmati setiap rumah yang ada dekat sini. Jadi untuk setiap rumah yang ada dekat Malaysia ni, kita ada aktiviti tersendiri. Betul? Ya, betul. Okey, kita ada permainan congkak, kita ada permainan gasing, ada permainan guli, ada melestik, dan kita ada sumpit, capti, dan yang dekat rumah Terengganu, kalau anda nak mencuba mewarna batik, bolehlah datang ke negeri Terengganu untuk mewarna batik. Tapi untuk yang batik ni kita kenakan cas. Untuk batik ni berharga RM18. Ada anda boleh colour dan bolehlah bawa balik. Boleh tunjuk bakat korang mewarna korang tu. Boleh betul. tunjuk kita. Dan satu lagi, kita ada tempat
auditorium yang istimewa ataupun dipanggil pentas teja. Ya, betul. Okey, yang mana dekat pentas teja ni, alright, untuk cuti sekolah dan hari Minggu kami ada persembahan kebudayaan oleh artis tari Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Agro Melaka. Persembahan bermula pada pukul 11 pagi, 2.30 petang dan pukul 4 petang. Ya, Jadi betul tu. datanglah ke Mini Malaysia ni. Tapi yang istimewa mana? Kita nak promote sikit. Okey, untuk anda yang datang ke Malaysia ni, jangan lupa singgah di Rumah Perlis kerana dekat Rumah Perlis ni ada karaoke suka-suka bersama dengan Pak Wan dekat Rumah Negeri Perlis tu. Jadi betul. boleh datang dan boleh bersama-samalah dalam segmen karaoke suka-suka ni, dan juga dekat situ juga kita ada permainan congkak yang anda boleh mencuba. Aisyah dah cuba, jadi anda kena datang cuba bersama-sama dengan saya di situ. Betul. Bila korang datang, korang masuk je, korang belok ke kanan, mesti nampak Rumah Perlis dulu. Nampak Pak Wan, nampak karaoke. So boleh naik karaoke beramai-ramai. So jangan risau, tak ada cas. Kita boleh Tak ada naik bayaran. Kita karaoke. sama-sama menghiburkan pengunjung yang ada dekat sini. Jadi siapa-siapa yang minat karaoke tu kan bolehlah datang. Boleh datang. Tak ada bayaran yang dikenakan. betul. Dan tak perlu ambil nombor untuk tunggu angka giliran, tak payah. Jadi datang bolehlah suka-suka. Macam kita kat sini, staff-staff kat sini semua boleh bernyanyi, boleh buat permintaan lagu pun boleh. Paling banyak ni Aisyah, permintaan dia banyak lagu Embun. Wah. Siapa tu yang minta lagu Itu tu? kita Banyak ke? kita kena ni lah, kena tu yang dia. Okey. Jadi kalau korang semua nak tahu, dekat sini dekat Rumah Perlis tu juga korang dah ada rumah congkak. Ada rumah tu. Permainan congkak. Ya, betul. Selain permainan congkak, bolehlah ke rumah-rumah lain untuk menikmati apa lagi permainan tradisional yang kita sediakan. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, datang je Mini Malaysia ni. Okey, jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar ya Pak Wan. Kita rehat lagi sekejap. Sekejap lagi kita sambung balik bersama saya, Nur Aisyah, dan juga Pak Wan. Dari Beranang ke Batang Kali, singgah ulu yang membeli pisang. Irama joget menawan hati, kita menari berpasang-pasang, melawati namanya bukit indah. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari akan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah. Okay, hai, Assalamualaikum. Bersama kita kembali, saya Kami. Marsha. Kami. Kita dengan kami ada beza ke? Ada beza. Kalau kita bercerita semua kita. lah. Bersama dengan kami, kita panggil orang panggil dengan kita. Okey. okey. Kita ada sekali. Bersama kami sekali lagi dalam segmen budaya dan tradisi. Baru buat best. Ya, betul. Dalam Okey. sekarang ni kita ada di rumah pekarangan rumah. Perak. Di dalam rumah Perak ni. Tu nampak suasana yang nampak redup, nampak cantik. Jadi mungkin Pak Wan boleh ungkaikan lagi sikit apa yang ada kat dalam rumah Perak ni. Okey, saya bagi tahu anda sekali lagi, okey. Yang sekarang ni kita berada di dalam pekarangan Rumah Negeri Perak. Okey. betul. Seperti yang tadi saya bagi tahu tadi, dekat Rumah Perak ni istimewa dia adalah dinding dia.
Ya, betul. Dinding rumah perak ni lain, tak sama macam rumah-rumah Melayu yang lain. Rumah Melayu menggunakan papan. Papan. Okey, untuk rumah negeri perak ni dia menggunakan kelerai. Maksudnya kelerai kat sini adalah buluh yang dianyam dan terus dijadikan dinding, yang mana untuk mendapatkan anyaman yang begitu cantik yang tersusun ni, kemas ni, okey, buluh ni akan direndam di dalam sungai selama 7 hari. Okey, selama 7 hari ni buluh dia dah lembut, bolehlah kita terus anyam. Bila dah anyam terus naik dan kita pasangkan menjadi dinding rumah. betul. Okey, anda dah tahu dekat Museum Malaysia ni, selain daripada rumah perak, ada lagi 2 rumah yang menggunakan kelerai daripada buluh ni, ya ke? iaitu Negeri Perlis dan juga Pulau Pinang. Wah, so kita ada 3 rumah yang menggunakan buluh ni. Ya, betul. Kalau anda datang ke sini, satu lagi adalah Rumah Kedah. Oh, rumah Kedah. Rumah Kedah. Kalau datang kat sini bolehlah tengok keunikan antara 4 rumah ni. Okey, memang diperbuat daripada kelerai dan dia begitu cantik dan tersusun rapi sekali dekat sini. Okey, untuk rumah perak ni pula kita ada permainan tradisional. Ya, betul. Permainan tradisional ni kita ada permainan gasing. Okey. Nak tengok tak gasing dia macam ni? Gasing dia seperti yang ini. Dia tak sama. Gasing yang Macam yang gasing yang main sekarang ni. Dulu masa saya kecil lain, bukan gasing ni. dia macam gasing kecil sikit. macam tu. Kecil sikit. Tapi dekat sini kita gunakan permainan gasing tradisional, memang daripada perak. Jadi kalau anda nak cuba gasing ni macam mana, boleh datang ke sini dan kami ada tenaga pengajar untuk mengajar anda sampai anda pandai bermain gasing ni. Ajar sampai dapat lah. Sampai dia berpusing. Sampai dia berpusing. Bukannya ajar janji dia Baling golek jatuh. je. Baling Tak ada. Kita akan ajar sampailah gasing ni berpusing dengan cantik dan kemas. Ya, betul. So, kalau selain kita ada rumah perak dan gasing tradisional seperti gasing ni, di Mini Malaysia juga kita terdapat 13 buah rumah replika yang ada di negeri Malaysia ni. Ya, betul. Daripada Perlis sampailah ke Sabah Sarawak. Selain itu juga kita ada juga replika rumah untuk rumah ASEAN. Betul tak Pak Wan? Betul. Untuk rumah ASEAN pula kita dekat sini ada 9 negeri, tapi dekat dalam ni kita ada 12 replika yang ada dekat sini. Ya, betul. Antara rumah yang ada kat sini macam Brunei, Filipina, Laos, Indonesia, Singapura, Thailand. Bolehlah datang untuk tengok sendiri macam mana bentuk dia replika rumah tersebut. Ya. Datang je Mini Malaysia ni dah boleh, bukan setakat round satu Malaysia, dah boleh kata round satu Asia. Dunia. Satu Asia. Okey, selain tu juga Mini Malaysia ni kita ada membuat sewaan, macam ada peniaga-peniaga kat luar kalau nak jual dekat dalam Mini Malaysia ni pun boleh. Kita ada gerai dan kios yang terdapat di sini. So bolehlah membuat sewaan dengan Mini Malaysia sendiri. Selain tu kita juga boleh buat sewa bilik kaca untuk macam orang nak buat sambutan birthday ke, buat minum-minum petang ke, boleh juga buat sewaan di sini. Selain tu juga kita ada swimming pool. So kalau macam dah penat berjalan ke apa kan, terjun je dalam kolam tu mandi. Betul tak Pak Wan? Seronok, betul. terus sejuk. Jangan lupa kita ada harga promosi kan? Harga promosi untuk swimming pool tu untuk dewasa RM8 dan untuk kanak-kanak RM5. Ya, betul. Okey, lepas PKP ni datang ramai-ramai dan kita boleh terjun sama-sama. Tapi jangan lupa ikut SOP. Ya, betul. Jangan lupa ikut SOP. Ya. Selain daripada kita ada rumah, kita ada aktiviti, kita juga menyediakan beberapa package untuk orang datang kunjung di sini. Antaranya package nostalgia. Okey, apa itu package nostalgia? Kita ada dekat sini. Kita ada package nostalgia makan berhidang. Jadi macam kalau datang je tak cukup, jadi kita dah ambil semua terus. Dah datang, dah dapat suasana kampung. Jadi kita pun ambil suasana makan kampung tu sendiri Pak Wan. Betul. Kita juga boleh merasa menu-menu kampung yang ada kita sediakan ni. Selain itu juga kita mempunyai package team building, package hari keluarga. So boleh datang sini untuk meraihkan hari keluarga yang korang nak. Macam mana korang nak, kita boleh try untuk buatkan. Ya, betul. Selain itu juga kita ada aktiviti-aktiviti lasak seperti ATV, memancing, memanah, kayak, wall climbing. So datang sini je lengkap semua. Nak apa? Semua ada. Orang katakan cukup package lah, ambil semua je package tu. Okey Pak Wan, kalau Pak Wan sendiri nak bawa keluarga ke datang sini, bolehlah pergi ke hotline kami 013-313-8686 ataupun visit kita punya Facebook
Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park ataupun pergi ke mana-mana social media kita, Mini Malaysia ASEAN. So tu semua rapat Mini Malaysia ASEAN. Okey. Jadi dekat sini kita ada soalan Facebook ya Pak Wan. Okey. Okey, antara soalan dia kat sini, apa maksud ateh ataupun koma? Dalam orang Perak selalu cakap ateh, koma. Ate. Ate, oh salah sebut. Marah orang Perak ni, temen ni salah ngomongnya. Okey. Kita kena Sebenarnya belajar ni. kalau kita tengok kat sini ate ataupun koma ni, dia adalah macam mana saya nak beritahu kan? Dia adalah dialek orang-orang lama, orang-orang Kedah, sebab orang Perak, sebab orang Perak ni dia ada hubung kait sikit dengan Hindu, India dengan Thailand kalau tak silap. Tapi memang dialek dari dulu itulah bahasa yang digunakan dulu. Kalau macam ata ni dia macam sebutan macam kita ni lebih kurang macam kan, ya. Kan. Tapi dekat Perak ni aku guna perkataan tu macam koma ni awak. Macam ni contoh. Apa koma ni macam tu? Buruk betul punya tu. Okey, dia kalau kita tengok jalan cerita ni lah, cerita Hantu Kak Limah. Dia banyak menggunakan perkataan-perkataan bahasa Perak kat situ. Betul. Apa koma buat gitu? Apa yang Kak Limah buat gitu kan? Bahasa-bahasa dia banyak digunakan. Jadi koma ni atau dipanggil awak. Koma. Ata tu lebih kurang kepada lebih kurang dia punya macam mana nak beritahu Ata susah juga kan? Dia kadang tengok juga dia Perak ni kalau kita panggil pekat atau tak pekat, tapi dia tengok dia original Perak tu memang guna perkataan itulah ata, koma ni semua temeh. Komanya temeh. Apa rupanya temeh. Apa rupanya temeh kata gitunya. Marah orang Perak ni. Itulah. Jangan silap lah nanti orang Jangan silap nanti orang Perak marah susah. Jadi kita kena belajar juga apa setiap negeri dan juga apa yang dimasukkan dengan perkataan yang disebut tadi. Jadi sebelum nak ke travel ke negeri Perak ni, belajar-belajarlah sikit-sikit dia punya orang kata apa tadi? Dialek. Negeri Perak ni sendiri. Okey, selain itu kita ada lagi soalan lain. Apa masakan-masakan yang ada di negeri Perak ni ataupun masakan yang popular di negeri Perak ni sendiri? Okey. Untuk negeri Perak ni banyak makanan dia. Tapi apa yang saya tahu dan saya pernah pergi Perak, okey. Saya pernah pergi Perak, kalau kat mana-mana orang pergi, orang akan masak daging masak hitam. Biasanya saya dengar sotong masak hitam. Ni daging masak hitam. Dia lebih kurang ke macam black pepper, tapi bukan black pepper. Dia daging masak hitam. Memang sedap. Kalau kita sekali cuba, kita akan rasa macam nak lagi. Dia sedap dia sebab dia guna dengan ada jintan dia. Yang sedap bila dia masak tu memang terlalu Aroma dia naik. Ya, aroma dia naik. Aisyah kena cuba. Kena cuba. Dia memang sedap. Sebab sebelum ni dekat kita punya segmen kita pernah buat daging masak hitam. Pernah buat. Lepas pula. Kita pernah buat. Jadi lepas ni insya-Allah mungkin kita akan cuba lagi sekali. Kita akan keluarkan resepi daging masak hitam ni. Tapi kita tengok macam mana keadaan. Kita tengok keadaan semasa lah orang kata. Okey, jadi penonton di luar sana jangan lupa kita punya sekarang ni orang kata SOP tu kena ikut lah. Ya, betul. Antaranya macam pakai face shield macam kita sekarang ni. Pakai face shield ataupun pakailah face mask. Okey, untuk jangan lupa cuci tangan menggunakan air dan sabun supaya anda tidak dijangkiti oleh COVID-19. Ramai-ramailah kita sama-sama kita hindari daripada COVID-19 ni sendiri. Selain tu kalau macam anda kat luar tak boleh cuci tangan, bawa lah hand sanitizer tu ke mana-mana. Ya, betul. Jagalah kesihatan anda. Jika anda tidak ada apa-apa aktiviti kat luar ni nak buat, tak payah keluar, duduk di kat rumah dan diam, jangan ke mana. Tontonlah segmen kami ni, segmen tradisi dan budaya ni. Alright, untuk anda mempelajari sejarah-sejarah negeri yang ada dalam negeri kita ni sendiri. Selain tu janganlah elakkan untuk bersembang cara dekat. So jadi kita selain tu juga elakkan untuk bersentuhan dengan orang. Kalau nak salam sekarang kita salam di bahu saja. Dan jangan berada di dalam kawasan yang sesak. Sempit, ya betul, sesak, sempit semua dan sebagainya. Okey. Kita dah macam nak penghujung rancangan ni. Tak nak habis dah pun kita.
Tapi saya dengar kita akan bersiaran dalam segmen yang baru. Ya, betul. Macam sebelum ni kita Jumaat Sabtu Ahad je 3 Ya, hari. betul. Disebabkan PKP ni tak tahu nak buat apa, jadi tengoklah kita orang hari-hari. Dari Ya, betul. Isnin sampai Ahad tu pukul 9 pagi sampai maafkan saya, Selasa sampai Ahad. Ya, Isnin kita cuti. Kita pun nak rehat juga, betul Ya, tak? betul. Jadi Selasa sampai Ahad Ya. pukul 9 pagi sampai ke 10 petang. 10 pagi. Tersasul. 10 petang. Tak ada 10 petang. Lama 9 pagi sehingga 10 pagi. Tersasul sikit. Maafkan saya. Jadi kalau nak tahu apa segmen-segmen yang kita provide untuk sampai Selasa sampai Ahad tu, tengok pada pukul 9 pagi. So, bangun pagi je. Nak tahu segmen yang ada kat sini, jangan lupa tengok social media kami Mini Malaysia ASEAN, supaya anda boleh tengok apa siaran segmen yang kami siarkan setiap hari Selasa sehingga hari Ahad pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Ya. Okey, jadi jangan jemulah bersama kami. Ya, betul. Bersama kami di segmen yang akan datang. Itu saja daripada kami. Jaga diri, jaga family, kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula.